Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarril anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada pagi ini, seluruh roh kepimpinan, ahli jawatan kuasa surah Al-Hikmah pada meeting, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi Jumaat yang mulia ini dalam satu sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan memberi kebaikan dan keuntungan kepada kita pada hari kita akan bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi siapa yang ada soalan boleh atur selalu dah. Kita akan mula dengan soalan yang pertama. Baik. Bolehkah solat sunat witir dikerjakan dalam satu rakaat bila sudah kesuntukan masa? Terima kasih. Soalan pertama, masalah semayang witir. Semayang witir, semayang sunat, dia tidak jadi wajib melainkan dengan nazar. Dia menazar jadi wajib. Dia sunat dia. Kalau semayang witir sunat, buat boleh pahala, tak buat tak boleh bala. Tapi kalau semayang wajib tak buat mahal bala lah. Kalau kita nazar benda sunat, dia jadi wajib. Sedekah kat orang sunat nazar nak sedekah. Kalau aku faham oleh biasa SPN ni nak sedekah ke surau, nyak sunyi. Jadi kalau kita sebut nazar, jadi nazar, jadi wajib. Kalau kita tak kata nak semayang witir je, nak semayang witir, jawabnya sunat kita tunai. Kalau kau biasa tusang kat gi, nak malam ni aku nak semayang witir. Kerana Allah. Kalau ada sebut Allah gitu, jadi wajib selalu dah. Baik, dia kata dia tak dang nak semayang banyak, nak waksa rakaat je, boleh tak semayang witir? Jawabnya witir ni 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Paling banyak 11. Kerana hadis Aisyah, Rasulullah tak pernah tambah lebih dari 11. Jadi pada sikit dia witir maknanya ganjil. Dia tidak ada witir 4 rakaat. 1 atau 3. 3 ni sempurna, comel, loteng. Lepas tu kita nak pahala lebih daripada sempurna tadi, kita buat 5. Nak lebih pada 5, 7. Nak lebih pada 7, 9. Nak lebih pada 9, 11. Kalau kita nak tanya hak mana afdal, 3 rakaat. Jadi yang afdal witir 3 rakaat. Nak pahala lebih, buat 5. Gitu. Dah kalau kewaksa, harus kata ulama. Hukumnya harus. Bukan makruh, bukan haram ke dak. Harus. Nak waksa. Sebaik ada dak buat langsung. Pada duduk dengung, baik waksa. Serakaat je buat witir, duduk pula malah tak bangun, boleh juga pahala. Kalau mu bangun, mu boleh sekian, mu duduk boleh sama. Nabi kata pahala duduk, separuh pahala berdiri. Nampak? Ajrul qa'id. Ajrul qa'id ni ganjaran pahala orang duduk. Nisfu. Nisfu bukan ba'du, sebahagian. Separuh tu. Kalau kita diri, boleh sekian. Contoh, malah diri yang duduk boleh sama. Dah sama baik dari sekepeng. Betul tak? Boleh kau beli benda. Pelang putih sama. Jadi kalau soalan ni jadi 1 sah. Dah masa ada luah dia, biar nak waksa je, sah juga. Macam orang semayang duduk, ada orang dia balah. Dia tu tak leh dah kita sihat. Tak boleh semayang duduk. Tak boleh guana boleh. Yang tak boleh semayang wajib. Semayang wajib sengeleng duduk. Tak sah. Kalau semayang sunat, lah kau anda dia. Dah Nabi kata dah kan, kalau duduk boleh separuh. Dah hinak separuh, boleh apa? Separuh lagi.
Jangan kita pandai ada ulama, tak boleh lah, tak baik lah, apalah, tak baik guana. Boleh. Dibenarkan, benda benar boleh. Kalau kita nak buat 3, buat macam semayang suku-suku. Maksudnya 2 kali salam. Buat 2 dulu. Buat 2 rakaat, lepas tu salam. Lepas tu buat pula serakaat salam. Macam semayang witir bulan Ramadan. Tu caranya yang paling afdal. Kalau kita buat 3 rakaat sekaligus, faham lagi? Ada tayat awal macam garik. Hukumnya sah. Siapa kata tak sah, doktor? Sah. Pahala boleh. Ada kata tak boleh pahala. Boleh tak boleh pahala. Boleh pahala. Hak ulama' duduk khilaf masalah buat 3 sekaligus tu. Setengah ulama' kata makruh buat 3 sekaligus. Kerana menyerupai maghrib. Tapi tak ada senah. Pandangan ulama' kita kena ra'i tak? Ada muri pandangan khilaful aula. Hak lebih comel buat 2 kali salam. Tu pandangan ulama'. Kita pergi bahang ada pahala. Netizen laju lalu dia. Faham lagi? Kalau ada pahala, boleh dah pahala. Faham? Bukan tak ada pahala semayang tu. Nisbah kita nak buat 3 sekaligus atau 2 kali salam. Situ banding hujah ulama' duduk situ. Faham? Jadi hak ni hukumnya sah dah semayang dia. Okey? Soalan seterusnya. Saya kejut pagi sebelum subuh, dekat nak subuh. Solat benda yang patut saya buat. Dekat nak subuh. Jawabnya solat sunat yang belum kamu buat pada waktu malam itu yang tidak boleh diulang 2 kali. Solat benda tak boleh malam kita buat 2 kali. Solat witir tadi ya. Faham? Nabi kata la witrani fil lailin. Tak boleh 2 kali witir dalam malam tula. Kalau malangnya semalam boleh. Faham tak? Malam tula. Tak boleh. Maksudnya, kalau dia bangun ni pukul 5. Subuh 5.30. Nak mayam dia. Mu semayang lagi witir semalam. Mayang dah. Pukul 12 malam. Tak boleh semayang witir. Dah semayang lain. Semayang lain yang boleh sah pada waktu malam. Boleh berlaku. Mu semayang istikharah boleh. Sunat taubat boleh. Sunat mutlak boleh. Faham tak? Sunat musafir boleh. Kat gini nak musafir? Contoh. Tak? Sunat yang terima pada waktu malam. Jangan bahan duha. 5 pagi. Faham? Kerana tiada terima pada waktu malam. Soalan seterusnya. Saya sering buruk sangka pada orang. Macam mana cara untuk bersihkan hati saya yang kotor ini? Dak hatimu kotor belaka hati kita. Okey. Tengok tak? Cuma banyak jenis kotoran. Tu bahan dia air lokang, tu bahan dia cicok. Nampak tak? Kotoran dia tak sama. Tok Imam cara dia, Tok Imam wuduh. Nampak? Orang makan gaji cara makan dia lain-lain, ada masalah belaka. Jadi bila hati kita kotor, Allah tahu dah. Kayak gini kita ni hidup di dunia, hati kita kotor. Siapa yang kotor kan? Kita. Ada kotor sekelain. Macam baju lah sekelain. Macam udak-udak kan? Sekelain gluling lalang atas tanah. Itu sekelain. Ada udak sekelain. Dia jenis main tengok kotor lagi. Tengok kotor. Dah cabut pak petang. Kotor juga. Jadi Nabi Allah tahu dah. Dia buat kita ni. Dia buh satu hati lagi. Hati ni bersih. Bila bersih daripada lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua baby, semua bayi lahir bersih. Nampak? Bersih lah. Lama-lama kena kotor. Mula-mula beli kain putih selepu. Lama-lama kotor. Mula-mula piyah molek. Lama-lama jadi nampak dah kotoran. Allah beri panduan pula. Suruh bersih. Suruh basuh. Kalau basuh, orang itu beruntunglah. Kalau lok tak basuh, balik awal. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh mendapat kemenanganlah orang yang zakkaha, membasuh hati. Wa qad khaba man dassaha. Rugi sungguhlah orang yang lok ke hatinya,
tidak dibersihkan. Nah, jadi bersih daripada apa? Yang wajib sekali daripada sifat mazmumah. Sifat manusia dua. Sifat yang dipuji, sifat mahmudah. Nah, yang kedua sifat mazmum. Sifat yang dicela. Yang dibenci Allah. Hak manusia benci tak apa lagi. Hak Allah benci ni sifat mazmum. Bab manusia ni dia tidak adil. Kalau kita beri ke dia piti haram, dia tak marah. Masih dia puji. Tapi kalau Allah kita beri yang haram, dia terima tak? Tak terima. Pelik orang lain ni. Ejah kau tu, ejah kau ni, untung pergi umrah. Faham lagi? Ejah patut tak boleh. Dia ejah jadi boleh ke dia? Faham lagi? Main kroni, main sosek, main apa kat bawah meja. Betul tak? Boleh lah ke dia lah buat kerja. Lah halal ke haram lagu tu? Haram tak? Pergi umrah bawa bini. Nak buat kuan ni. Tuhan terima tak? Jauh. Anak Nabi Tuhan tak terima. Ni anak YB. Anak Nabi Tuhan tak terima. Habil Qabil anak dia. Habil dan Qabil anak dia. Anak Nabi Adam. Habil beri yang baik, Allah terima. Qabil beri hak tak molek, Allah terima tak? Tak. Qabil bin apa? Bin Adam. Bukan cikgu Adam. Nabi Adam. Dah terima. Dah ayah dia Nabi. Tak terima. Dah ayah kita boleh. Jadi hati. Sifat mazmumah. Siapa yang mati tak ada bersih daripada sifat mazmumah, maka dia mati dalam keadaan berdosa. Nampak? Dipanggil mata mujrimah. Orang ini mati dalam keadaan bawa dosa. Dia tak ngisak, tak curi, tak zina, tak judi, kasino tak pergi. Duk sejik mau, hati kotor. Jeng. Faham? Mati bawa dosa. Akhirat ada 3 peluang untuk masuk syurga. Orang yang bangun, siapa mati berdosa, bakit berdosa juga. Kerana nas masuk yaumul qiyamah ala ma ta'alahi au kama qala. Adalah manusia seorang-seorang ni, kita ni bangun di padang mahsyar atas keadaan mati itu. Mati Melayu bangun Melayu, mati orang putih bangun orang putih, mati Arab bangun Arab, mati orang kafir bangun kafir, mati mukmin bangun mukmin, mati bawa dosa bangun bawa dosa. Bila bangun di padang mahsyar bawa dosa, antaranya dosa, sifat mazmumah, ada 3 peluang. Sebab apa? Kalau ada sifat mazmumah, dia kena basuh dalam api neraka. Ada 3 peluang nak masuk syurga. Yang pertama, Allah ampun di padang mahsyar. Perut uduh, perut tak molek, hati tak molek, Allah beri keampunan. Masuk syurga tak? Masuk syurga. Allah dah ampun, tapi Nabi beri syafaat, dapat syurga juga. Allah tak ampun, Nabi tak beri syafaat, ada segi peluang masuk syurga. Mana? Masuk neraka dulu kejap. Kerana nak masuk syurga, kena bersih hati. Kalau kotor boleh masuk tak? Tak boleh. Tapi kalau rumah kita, orang perut uduh boleh mari rumah kita. Syurga tak boleh. Faham? Istana raja pun, kalau kita orang perut tak molek, hati uduh, boleh pergi tak istana? Boleh. Syurga tak boleh. Jadi mu nak masuk syurga, dah ada perut kotor ni, ada sifat mazmumah ni, basuh dulu. Faham lagi? Dalam api neraka. Kita tak ambil alternatif ketiga ni, jeng kita. Tahu tak? Bang dia api buat yang mok bawa pergi hospital. Bekok api hidung-hidung. Mok tengah tidur, anak petik buat yang mok tahu hidung mok. Dok lama 2 minit. Bangun macam hidung gajah mok. Bang lagi bekok. Tak mau. Jadi dia kata kita ni suka buruk kat orang. Berakhir suka buruk. Jadi nak buat guana. Nak tambah suka buruk kat orang. Yang pertamanya, Allah ajar kita. Dunia ni kita akan berhadap dengan 2 mau. Kanan dan kiri, baik dan buruk. Tubik sipang ni kanan ada kuliah, kiri ada karaoke.
Pilih-pilih. Begitu juga dengan sifat kita. Kita jumpa orang, kita nak pandang, nak sangka baik boleh, sangka buruk pun boleh. Dalam segi akidah, mu nak pilih beriman, boleh. Mu nak jadi kafir, dipersilakan. Cuma Tuhan ajar. Kalau beriman dengan kafir, ambil beriman. Kalau kita nak suka buruk ke nak suka baik? Sangka baik dulu. Faham? Kerana apa? Sangka buruk ini, kalau salah, masuk neraka. Kita cubit tengok ada orang, kita tak kenal duk biar tu. Boleh jadi orang baik, boleh jadi orang jahat. Boleh jadi belaka moh tak malu. Ala amrain, dua perkara ni kita boleh iktimak moh. Orang baik, orang jahat. Tak kenal, boh orang baik tu. Walaupun dia presiden persatuan perokok pada meeting. Faham lagi? Dah kita tak kenal, boh orang baik tu dalam hati. Tu cara orang beriman. Faham? Dia panggil husnu zonni. Faham? Zon husnu tu maknanya elok. Husnu makna elok. Zon idrakul rajih ala marjuh. Mana ambil sebelah berat. Berat belah baik orang ni. Nampak? Ni orang baik. Tapi kalau dah ada bukti, jangan kata orang baik. Tak boleh keluar tengok orang minum arak, duk judi. Orang baik lah kali. Tu bengong namanya. Tu baru boleh tahu lah. Orang fasik. Tak apa. Yang tak boleh kita tak tahu. Tengok baju pakai harak kafe ke minum arak. Dia tak dia pakai baju saja. Hati buh gitu. Mana tahu minum arak. Lawang syaitan. Dia pakai baju je. Dia budak siapa harak kafe. Dia duduk ni. Dia guling. Gitu. Faham lagi? Tu panggil sangka baik. Aku tak kenal bini orang ni, baru tengok kali ni. Biasanya macam tak pakai. Tu sangka buruk. Betul tak? Baik kita nampak depan mata. Gaduk jam atas muka lelaki dengan tapak lelaki. Baru kata, baru isteri dia haka kalau gini. Tu lain. Tu bukan sangka buruk. Sangka buruk ni kita kawan dengan dia. Tiba-tiba hari tu dia bawa bini dia. Jumpa kita. Kita pun boh lalu dah. Nampak pada orang tak tolak. Baik. Inna ba'dha zanni ismun. Allah kata sebahagian daripada sangkaan kamu itu berdosa. Maksudnya, bawa efek sampai ke akhirat. Mu itu sekian bulan ada. Mu kata dia ni tak pakar dalam hatimu. Gini. Itu sangka buruk. Ismun, ada dosa. Jadi sangka-sangka tak boleh. Ada benda boleh suka. Kita nak semayang Isya dah. Dengan dok lipat baju rabang Isya. Tadi mayang dah garik. Aku ketuk kedok lagi sama berat dah. Betul tak? Dok lagi. Pasal tak kalau biasa bunyi tegung. Faham lagi? Ada sangkaan belah dok lagi. Kita bagi sangka tu tak apa bagi fiqh. Kita bagi suka ke orang umum. Tapi kalau kita sikit, orang ni guana, tu lain. Tu tidak sangka buruk. Tu kita tak boleh beri keputusan. Yang tak boleh beri keputusan. Tak boleh. Faham? Tu panggil sangka yang buruk. Jadi suka baik dulu. Kita tengok dia ni duduk cakap dengan ulama' dua orang. Tepi jalan. Kita ingat ulama' juga. Mungkin ulama' juga. Padahal dia ketua satu amcah rumah. Johor. Faham lagi? Tapi dah tu kita tak tahu. Kita pergi kata ulama' juga dalam hati. Ulama' juga kok. Hukumnya tak ada masalah. Tak boleh salah. Orang jahat kita kata jahat. Betul tak apa. Orang baik takut salah pergi kata jahat. Itu ismun. Berdosa. Jadi cara nak berobatnya, ingat sangka baik, sangka buruk. Nabi ajar kita sangka baik dulu. Ada orang kata dah kalau buruk pun tak boleh kata kau buruk. Dia ajar buruk kata buruk lah. Hak baik tak boleh kata buruk. Hak tak tahu baik ke buruk tak boleh kata buruk. Hak sahih boleh kata buruk. Pasal kata hidup, mati dah boleh kata. Betul tak? Nabi duduk orang bawa mayat. Sahabat kata bagus beginilah begitu baguslah. Nabi kata wajabat. Syurga dia. Esok bawa mayat yang kedua pula.
Nah, sahabat kata, jahat sangat dia ni, duk khianat korang begitu ni. Nabi kata, wajabat. Masuk neraka. Padahal mati dah. Sahabat dia kata. Sebab apa? Dah dia kenal belah umur dia. Faham? Cuma sunat kita berkata baik kepada orang yang mati sebagai satu doa. Allah beri keampunan bagi salah silap. Faham? Soalan seterusnya. Kita tahu imam baca salah, lahang jadi dalam Fatihah. Sah tak salat kita sebagai makmum? Baik. Semayang ini dia ada bacaan dalam semayang. Bacaannya ada rukun, ada sunat. Kalau sunat kita baca salah, tak boleh fadilat bacaan. Nampak? Patutnya kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kita nak kerah. Subhana Azim, Subhana Azim, Subhana Azim. Faham? Nak kerah. Nak? Maka tidak sah bacaan itu, tak betul, tak ada pahala baca tasbih rukun. Tapi kalau rukun, tak sah semayang. Rukun ada 4. Takbir, Fatihah, tahiyat, salam. 4 ni sebut molek. Tak betul, kena ulang. Tak ulang, tak sah semayang. Nak? Jadi Tok Imam ini dia lahan jali. Lahang ni salah. Atau cedera. Atau tak betul. Atau baca renyok. Itu panggil lahang. Arab panggil lahang. Jadi kalau Tok Imam, dia mesti qari. Baru sah kita ikut. Qari bahasa Arab. Dia ada 2 makna. Satu, qari lagu. Hak tanding. Musabakah. Itu tak usah masuk sini. Dalam bab kitab fiqh, dalam bab fiqh semayang ni, qari maknanya orang yang betul baca Fatihah. Bacaannya betul. Walaupun suara dia tak sedap. Suara tak sedap. Tapi betul. Qari. Dan nak masuk tanding mana? Tak boleh. Itu qari lain tu. Untuk taranung. Qari maksudnya dalam bab fiqh, dalam bab semayang, maksudnya boleh membaca dengan betul. Itu qari. Faham tak ke? Jadi kalau Tok Imam baca tak betul, boleh tak kita ikut? Nak tahu betul tak betul, salah ni ada 2. Satu dipanggil salah besar, lahan jali dalam soalan. Jali tu terang sangat salah. Ghairi magadu. Magadu mari dua ni pula ge. Bismillahirrahmanirrahim. Tok Imam. Tu baik kok mana pun Tok Imam gini. Itu salah yang jelas, yang terang. Tak boleh. Kita tak boleh ikut. Melainkan kita magdu juga. Faham? Nampak lagi? Dia ada satu lagi panggil lahan khafi. Salah tapi yang sir, yang tersembunyi. Orang awam payah nak baca betul. Melainkan qari-qari yang boleh baca. Mana? Sifat huruf. Ni kena baca itba', ni kena baca jahar. Kalau tu orang awam mana reti. Mesti sifat huruf. Faham tak lagi? Sifat kha, sifat da, sifat shin, sifat zal. Faham? Qari-qari besar je reti. Tu pun tanding dunia tu kalau pun ada ke salah. Tu panggil dimaafkan. Barang payah. Hak jelas tak boleh tukar baris. Hak min jadi lam alik. Lam alik tu konong. Hak tu dah boleh hak tu. Faham? Siratal ladzina an'amta alaihim. Panjang tak nak pergi dua ni tu Imam. Faham? Tu tak boleh tu. Ijma' ulama' salah. Kalau gitu tak sah kita ikut. Faham? Kata nak jadi imam, ni orang nak jadi imam. Dulu dilantik jadi imam. Tahu tak? Ni orang nak jadi imam. Dulu dilantik, tahu tak? Zaman sahabat kan? Dilantik. Zaman kita nak jadi imam. Pasal ada gaji ni. Ada gaji tak salah. Hati kerana nak ada gaji tu salah. Faham tak ke? Dia kerja-kerja agama. Membuat kerja agama jadi imam, dibayar gaji 4 juta pun harus. Yang nak kita nak jadi imam. Boleh ke? Boleh hanya ni, boleh hanya ni. Takut terbawa-bawa dalam tugas dia kat gini. Takut tak ada pahala. Zaman dulu, zaman sahabat ada nak jadi pemimpin. Ada? Tak ada. Kita nak lagi ambil ambil lah. Ambil lah.
Nampak? Tonton dan pon. Nah, ada masalah akhir zaman. Soalan seterusnya. Salat jamaah dengan keluarga di rumah dan jarang ke masjid. Apa nak tentang perkara ini? Tengok keadaan. Keadaan COVID ni, dia takut COVID. Tak apa. ada sandaran ni. Tak ada sandaran, tak boleh. Dia ajar di rumah ni bila kita dalam keadaan terlepas. Kita ajar di rumah. Atau perkara sembahyang sunat. Kalau musim darurat gini, kita dah nak kata dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman, maka 27 pahala kita sembahyang di masjid. Walaupun surah tu buruk nak utuh. Buruk dah sembahyang di surah. Afdal dari rumah 27 kau. Tak ada tangga dah surah. Tok bila akan terjun tebak gitu. Buruk lepuk dah surah. 27. Satu hadis 25. Tu je. Soalan seterusnya. Kalau laki-laki dapat bidadari di syurga, perempuan dapat apa? Orang muslimat tak puas hati. Dapat biskut. Dia atas kita minat. Dia syurga ni, faham baik. Syurga ni macam dunia. Bukan sama. Macam sama tak? Tak. Nampak? Kalau Arab dia kata Zaidun kal badri. Zaid seperti bulan purnama. Sama tau. Dia ada wajah syabah dia. Kat mana yang dia tasbih tu kat mana? Maksudnya keindahan. Mana kehidupan syurga dengan dunia seperti. Dalam dunia ni kita suka benda. Makan suka tak? Suka tak? Dalam syurga suka makan. Benda yang kita suka dalam dunia ni. Allah siapkan di syurga. Suka tak kita pergi jalan-jalan makan ni? Suka tak? Bawa anak bini pergi Melaka, pergi ke Langkawi. Suka tak? Suka tak? Di akhirat melancong makmur. Tuhan buat jalan-jalan ke sana kemari. Dan tak ada sedih tau. Kita tahu dunia masih pergi ya, suka. Balik sedih. Ayah ada habis pitih. Bapa lagi. Mak buat 3 jam beli. Nangis balik ayah. Lagi suka tak? Selfie. Surga tak suka mak. Tu kelebihan. Cuma nak banding dengan hak dalam dunia, tidak boleh banding dah. Berapa puluh ribu kali ganda tak tahu. Tu kehidupan syurga. Tak dunia makan ayam golek dengan burung panggang. Atas dalam syurga dia. Kami jauh lebih sedap. Sangat sedap, sangat lazat. Siapa tak boleh kita nak banding dah. Dalam dunia suka kita dapat kenderaan yang cantik. Suka tak? Boleh azia dari rumah kamu. Dah 3 bulan dah. Nak balik ke ayah tu. Kau tengah tong. Seronok kan? Siapa? Mai beli baru. Petang boleh kau 3 konang. Dah alik ke rumah. Pusing bawa anak bini. Nas tengah lagi kedai awak kape. Buat ekor rimau belakang. Kapuk. Wiper ekor rimau. Faham lagi? Seronok. Dalam syurga Allah sediakan benda yang kita suka. Kenderaan mewah di dalam syurga. Faham lagi? Itu kehidupan syurga. Dah kalau kita tak seronok anda. Tak macam dunia. Tak sama. Macam. Takkan sama. Dia beri lagi mana tak sama. Walaupun kaum sama-sama raung. Dunia dengan syurga sama-sama raung. Tapi umur syurga tak ganjak. Nak tahu kalau orang laki-laki ijma' 30 sepakat ulama 30 tahun atau 33 dua hadis. Lalu perempuan sekilah ada kata 30 juga, ada kata umur nak dara 17. Faham lagi? Tak gerak, tak ada. Tahun ni happy birthday 30, tahun depan 30 juga tiup lilin. Faham lagi? Tapi atas dunia kalau tahun ni 30, tahun depan 30 tahun lagi nak otak. Faham lagi lilin? Kau tua, syurga tak ada. Dah seronok tak? Seronok dah muda semua. Atas dunia ni seorang yang muda semua. Haji muda.
Dah tua-tua. Nah, umur 90 dah. Tak di jalanan tapi nama tu muda. Nah, jadi bila muda seronok. Jadi di antaranya yang kita orang laki-laki suka kali benda atas dunia. Mu suka tak tengok perempuan? Berahi. Tengok. Depan kali dah kau. Duduk depan belakang kau tak boleh harap. Nampak tak? Betul tak? Mu suka tak? Suka? Ada suka gay. Faham lagi betul tak? Suka. Maka orang laki-laki ni walaupun dia nikah dah. Nikah dah. Nikah dah. Bini jangan main latih rumah. Dia tumbuk belacang. Kelepong. Tumbuk belacang. Nah, dan dia kalau tumbuk dah belacang pakai benda? Pakai blender. Orang kalau laki kita nak makan, jangan blender tumbuk. Blender ni ramai orang. Buat kenduri. Nak 1000 orang mari hari ni. Moh kita baru blend. Tumbuk cabut dengan lesung-lesung cabut. Faham lagi? Ni laki mu cycle bukan nak lori laki. Nak tumbuk baru sedap makan. Bukan 400 orang tu lelaki dah. Seorang yang renyah itu takkan nak sedap. Blend juga. Puan. Jadi ada bini dah. Lepas tu tengok patah nampak orang puan comel pula. Mu kita tak? Dah. Itulah perangai orang lelaki. Betul tak? Masuk dengan aku. Ayahmu sama kau. Toki mu itu. Betul tak? Ada dah tuk rumah. Tengok orang lain kenal pula. Tu perangai lelaki itu lah. Jadi Allah beri bidadari. Bukan bidar saja. Bidar di dunia. Boleh bidar kau. Bidadari makna perempuan ahli syurga bukan buat daripada tanah, buat daripada tanah syurga. Faham lagi? Bahan-bahan syurga. Orang puang tak ada orang lelaki. Dengar mana meh? Belaki. Ada. Lah lelaki mulut dengar itu pada tahu pergi jalan-jalan tanya orang. Boleh tok lelaki seorang. Suka tak dia? Suka tak? Boleh lelaki dah. Lepas tu dia pergi jalan pula, nak laki pula tak? Nak benda pula lepas nikah kau pang? Cik royak kau pang? Lepas nikah. Lepas boleh tuk laki, nak benda pula? Nak barang kemas. Biskut. Biskut tawar, biskut cotek, biskut jagung. Faham lagi? Ini nama biskut dia ni. Oh, anak kita beli biskut 2 sen nak nak mamah. Bini kita beli biskut ni ubi 18,000 balik seria. Faham tak? Biar mainan dia. Jadi orang bila dah ada jodoh, dah ada pasangan di rumah, benda dia nak? Dia nak barang kemah. Allah beri barang kemah di hari akhirat. Sehingga disebut dalam hadis, dipakai sekali pakai ni banyaknya, dan gelang-gelang ini bertepuh masa dia gerak, gelang tu belaga mengeluarkan muzik. Alunan irama, ikut tempo. Tak? Kok ada. Lagi. Macam-macam lagu. Hip-hop ada macam-macam. Keting-ketang. Seronoknya berbunyi. Dengar lagu-lagu bunyi hantukan gelang-gelang pakaian perempuan ahli syurga. Faham tak? Sekali nak tubik rumah tu, gelang tu penuh. Macam dalam stadium gelang. Nak kakak gelang ni. Pada tengok gelang dia tidur jenera gitu. Faham lagi? Banyaknya gelang. Kita sorak tu, malam raya gonyah dengan Colgate. Faham lagi? Tu. Allah sediakan. Holi maknanya pakaian kemah, barang kemah. Lagi benda lagi. Bagi kaum perempuan itu rumah-rumah istana. Istana boleh. Kita boleh rumah PPRT pun dah kat nak Soho tu. Ambil gambar berkeping kat pintu pagar. Betul tak? Pintu pagar ada, pagar ada. Soho dah kita. Bola Facebook mau gambar. Gambar ampi kaki ejah baru ni. Tempat pegang ketuk pintu tu, khatuk tu daripada emas. Kendi-kendi tu periuk belanga pinggang daripada permata, lu'lu' wal marjan. Mutiara, bukan mutiara hak maiding tau. Serekel tu 2 ya. Mutiara hak asli sutir tu 3,000 lebih tu hak grade A. Buat mutiara tu dibuat jadi talang, buat jadi apa? Comel lah tu. Dapat benda tu. Jadi orang lelaki dapat bidadari, orang perempuan dapat istana. Dapat pinggang makuk. Tapi bukan pinggang. Ni kedai 2 ya.
Faham? Pinggang daripada emas, pinggang daripada zabarjat, pinggang daripada zamrud, pinggang daripada benda perak dan sebagainya. Nah, itu balasan. Kerana Allah nak beri keseronokan. Dan orang perempuan, isteri ni, dia akan jadi ketua bidadari. Dalam kitab Tazkirah Qurtubi, dia ketua bidadari. Bidadari ni kecantikan ni comel daripada cahaya matahari. Dia punya gemilang dia tu. Faham? Maka isteri ni, hak dunia ni, jauh lebih comel dari bidadari. Tahu tak? Tidak bertambah tua. Kita tengok sekali isteri kita dalam syurga comelnya. Bila kita paling ke lain, kita tengok yang kedua, Allah janji lebih comel dari yang pertama. Orang tu dia je. Nama kesung-kesung tu. Magnik-magnik tu. Tapi kau comel. Tengok yang ketiga, kita tubik kejap. Balik pula. Lah, kau comel, kau mana gini? Gitu. Makin comel sampai berjuta-juta tahun. Faham? Puas hati lagi kau faham? Main dengan pinggan makuk daripada emas. Kali lapang dengan lori gelang. Tiala gelang suku, tiala subang suku siapa. Tak pada susung barang tu. Tok laki tu sibuk je dari tanung. Faham lagi? Tak ada masalah dah kita. Dah. Duk main gelang tu 4 hari 4 malam. Nak? Kan seronok. Yang tak bertambah usia tu suka tu. Tak dunia dia bertambah. Kan? Kita tengok tu lelaki kita. Kalau lama kau sari kau comel ke kau uduk. Tu lelaki kita rumah tu, faham? Masa kita baru nikah tu kau comel. Macam bintang filem tu lelaki kita. Lah ni just kuda abang muka. Soalan seterusnya. Kita minta maaf dah, tapi dia merajuk sampai tak mau reply WhatsApp kita. Gimana gitu? Dah mu WhatsApp pun. Jumpa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf di atas salah silap saya terhadap tuan hamba. Gitu cara dia. Kita barang kalau nak tu beradang molek, tak nak minta maaf orang asal. Maaf dah. Kok teruk ni kosong-kosong korok. Dia aja mau kosong-kosong tu baik biteng. Faham tak? Minta maaf. Nabi ajar suruh minta maaf, minta halal. Jadi tak mau maaf lah, tu hak dia. Kita minta maaf. Minta maaf itu satu ibadah. Dia ibadah macam orang semayang dah. Kita pergi minta maaf ke orang tu macam kita pergi semayang. Boleh pahala maksudnya. Guanya nak tegur orang ni susah sangat tutup aurat. Itu masalah. Dia kena main peranan. Masyarakat, ibu bapa, kerajaan. Nampak? Masyarakat dengan kerajaan, dengan ibu bapa 3. Dalam rumah ibu bapa. Fa'abawani yuhawidan. Fa'abawahu yuhawidan ayunasiran. Dalam hadis kata, ibu bapa lah yang membiarkan anak tanpa tarbiyah, akhirnya dia menjadi seperti Yahudi atau Kristian. Bukan masuk Yahudi, masuk Kristian. Maksudnya bukan ibu bapa lah yang menjadikan anaknya agama Yahudi. Bukan. Ibu bapa lah yang tidak mentarbiah. Dia lock. Akhirnya anak-anaknya terikut. Ada yang terikut cara Yahudi, ada ikut cara Nasara. Salah ibu bapa. Masyarakat. Dan masyarakat lagu habis tau. Tengok baru ni. Hak joget boleh. Kuliah tak boleh. Bahaya COVID. SOP. Anugerah lagu boleh. Itu masalah belaka tu. Masalah. Allah nak tengok tanda kita duduk dalam sebuah negara orang Islam ataupun tidak. Kita duduk dalam negara orang munafik. Patut milik orang Islam. Joget tak apa. Masjid tak boleh. Joget berapa jam kali joget? Keisa putih. Tak nampak tak? Tahu tak? Itu ketidakadilan. Tiap-tiap ketidakadilan dibicarakan. Tak lepas jawab, masuk neraka. Tak kira Perdana Menteri, siapa tak ada boleh.
Kuliah maghrib kena berhenti se. Lalu ada orang ripuk. Rakyat dah akal topeng berapa denda? 1,000. Dah kalau mak dia orang miskin. Mak dia orang susah. Mak dia orang susah, orang miskin tak? Awak tubik duit ya. Takut anak kena lokak. 1,000. Zalim. Dia buat masuk terus daripada Sabah, awak alik ramai-ramai, awak alik penyakit. Betul tak? Dibebaskan. Tidak ada hukuman. Itu masalah belaka tu. Itu masalah. Allah tak lepas pandang. Bukan tak boleh buat peraturan mas pakai topeng. Tengok keadaan masyarakat kita. Orang senang ke orang susah dah ni? Orang susah buat denda yang genda. Tengok Indonesia. Saya tak sama denda ni. Di Flores lain, di apa benda Allah ni, di Aceh lain, di Palembang lain, tapi gitulah. Yang paling tinggi pun di Lampung gitu. RM140 rasa denda. Di Aceh 10 riyal. 8 riyal di Aceh. Denda tak pakai mask. Kita 1,000. Dah kalau ayah orang kita. Lain dia bawa virus. Bola supik orang masuk, import orang Terengganu. Lepas sini. Boleh tahan denda 1,000. Cuma nak kata topeng nak minum air 1,000 siang orang susah. Tiba-tiba nak pergi takak tengok dia apa benda ni, anak raja. Sama. Jadi gitulah rapuang ni, tutuplah aurat. Rapuang tutup aurat, ibu bapa suruh. Ibu bapa tak suruh, kerajaan buat peraturan. Kita makin longgar lah peraturan tutup aurat. Patutnya kita ni makin ketat peraturan tutup aurat. Pasal kita ni negeri yang diperintah oleh parti Islam. Betul tak? Tiba-tiba sama dengan negeri yang kita wawarkan sebagai parti sekular. Jadi tidak ada perbezaan. Kat mana tindakan, kat mana kebangkitan Islam setelah kita mendapat kuasa, patut tunjuk. Antaranya mengetatkan peraturan tutup aurat. Begini, tudung tak boleh pakai tudung ini, buat peraturan. Kalau gini denda 15 riyal. Pakai luar ketat 25 riyal denda. Contohnya. Saya dulu di Aceh. Di Aceh sebelum sampai di bandar tu, saya pekan lupa nama. Ada roadblock. Jadi kita rehat situ. Ada rokok. Roadblock ni dia ada 2 roadblock. Roadblock saja. Polis tu 2. Satu polis Jakarta. Pasal dia autonomi kan. Di bawah sebahagiannya masih lagi di bawah kuasa Jakarta. Dan sebagian telah bebas. Dia ada polis sendirinya. Jadi polis syariah daripada kerajaan Aceh. Polis yang biasa tu ia daripada kerajaan Indonesia di tanah Jawa. Faham tak ke? Jadi yang bagian-bagian lesen, road-tag, itu polis biasa, polis Indonesia. Faham? Yang bagian syariah, macam pakai seluar pendek lelaki naik motor, dia kena denda. Ropang pakai seluar ketat, kena denda. Tak pakai tudung, kena tahan tu, turun situ. Dia turun tu, duduk di meja, ada seorang sedang kaunseling, macam Ustaz Zah. Kalau puang, duduk kat meja puang. Dia kaunseling yang harang pakai tak tutup aurat, harang pakai seluar ketat. Kat lagi kena denda. Dendanya kita tanya orang, naria. Kita ada denda naria. Faham lagi? Dia mendidik. Mendidik. Kerana dia orang susah. Naria tu besar dah. Nanti kena buat lagu tu. Ni kita kerajaan yang membenarkan orang berjoget telanjang bulat dalam TV. Betul tak? Macam-macam hal. Jadi kita sebenarnya yang menyebabkan dia tadi. Sebab-sebabnya pemerintah yang menjadikan keadaan aurat tidak ditutup sempurna ialah keadaan tidak cakna daripada pemerintah itu sendiri. Soalan seterusnya. Suami saya buat pinjaman bank nak beli kereta dan jumlah yang perlu dibayar lebih dari jumlah pinjaman. Bayaran yang dibuat melalui potongan gaji. Adakah pinjaman tersebut dikira riba? Dia kata suami dia buat pinjaman tapi bayar besar. Adakah nama riba? Dengar baik-baik. Riba ni dia tak kira besar. Cek. Kullu qardin yajuru naf'a fahuwa riba. Setiap kita pinjam ke orang untuk bahan untung kat gigi, daripada bayar balik kat gigi, itulah riba namanya. Faham? Itulah riba. Mu nak nama ceti, mu nak nama bank, mu nak nama along.
hukumnya kalau ada berlaku lagu tu riba. Dulu ceti. Kita tak ada orang cerita lah. Betul tak? Tahun 60-an tu dah. Ceti orang India. Lepas tu tak ada ceti. Ceti. Masuk kapal punya pinjam, mahal riba. Dia ni bank. Lepas tu ada Cina pula ni, Ahlong. Ada. Ahlong haram dia kira, tak ada lesen. Bank ada lesen, halal. Allah haram tu dunia. Sisi agama haram belaka kalau riba. Kemudian sekarang ada pinjaman loan Islami. Kalau loan Islami, bank bidami aji dan sebagainya, bank ijarah dan sebagainya, itu hukumnya bukan riba. Kerana yang membenarkan perkara itu ialah ulama-ulama. Cuma keuntungan yang diambil walaupun atas nama Islami tadi sangat tinggi. Itu dilarang oleh ulama. Ulama tak benar. Ulama hanya kata al-bai' bidamin aji dan sakarakannya itu harus kerana kaedah pinjaman itu tidak diharamkan syarak. Itu kaedah Islami. Lepas tu atas bank pula mengenakan upah yang tinggi menyebabkan kadang-kadang lebih tinggi bayaran balik daripada bank yang konvensional. Betul tak? Jadi Islam ini dia mengharamkan pinjaman berlagu ni bukan kerana namanya riba, tapi kerana ada daripada pihak sudut menindas orang yang meminjam. Jadi kalau riba itu diharamkan bukan kerana namanya riba, tapi kerana dia sifat menindas. Maka kalau jenis Islamik sekalipun, kalau ada sifat menindas, ia tetap haram. Dia bukan nak haramkan riba lagi, nak haramkan menindas dalam memberi pinjaman dan muamalat. Jadi patut pihak-pihak bank yang Islami nak kena tinjau baliklah kaedah-kaedah dia mengambil keuntungan itu, jangan besar. Betulkah orang yang mati boleh mendoakan orang yang hidup? Khilaf ulama. Orang yang mati dia hidup di alam barzakh. Orang yang hidup dalam dunia. Hidup belaka. Bila mati, cabut nyawa, mati. Mandi kapal-kapal, mayang, usul-usul, bawa bola kubur. Roh mana? Naik ke langit orang beriman. Nanti datang soal muka nakir, roh datang. Dah naik ada ni, naik nak tunjuk tempat tinggalmu bila-bila. Nak memuliakan roh orang beriman. Kemudian duduk di kubur tu. Kalau Allah kehendak, naik ke langit, ikut kehendak Allah. Dia sama-sama dia berziarah. Kita sama kita hidup berziarah. Dan kita mendoakan orang mati boleh dengan ijma' ulama. Orang mati mendoakan kita khilaf ulama. Jadi usahanya biarlah kita ni orang hidup mendoakan orang mati. Apa hukum selawat sebelum azan? Selawat ini satu ibadah. Faham lagi? Sebelum lagi tidak ada datang nas yang melarang pada waktu dah tepat, maka bila-bila boleh selawat. Belum azan lagi selawat boleh. Cuma kalau kita nak azan sebagai Bilal kan, dia sebelum azan selawat. Jangan kuat. Perlahan. Gigi kat mic. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baru azan Allah. Ni setengah bila dia selawat tu kuat dah. Gigi buka mic. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu bang. Bang dulu. Jadi hak mana ni? Faham lagi? Takut orang kata selawat itu adalah satu daripada sebahagian daripada rentetan kerja-kerja azan, lapan-lapan azan. Kena selawat dulu. Selawat itu tak apa. Kita letak di mana-mana pun dapat pahala belaka. Jadi perlahan. Perlahan waktu. Selawat lepas azan, selawat belum azan. Boleh. Lawat belum makan nasi. Nabi tak selawatlah sebelum makan nasi. Tak. Tapi bila kita selawat juga, dapat pahala. Habis nasi, kita puji Allah. Nabi tak tendaklah kamu selawat kepada aku lepas makan nasi. Tak ada. Kita selawat lepas makan nasi, dapat pahala. Tak ada orang boleh nafiuk tu. Baik, soalan seterusnya.
Apakah berdosa jika belajar agama niat nak tunjuk ke orang? Dia belajar nak menunjuk-nunjuk. Menunjuk tu untuk apa? Untuk dapat kepujian. Itu riak namanya. Talabul manzilati fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Apa makna riak? Kita melakukan amal-amal yang jenis akhirat, termasuk ngaji, masuk kita tengok agama, masuk kuliah, faham lagi? Semayang, baca Quran. Kerana manzilah, kita mencari manzilah. Manzilah makna kepujian, ketinggian. Biar orang dalam hati orang kata, dia tak kata di mulut, tak apa. Biar dalam hati orang tengok aku, orang kata okey. Aguh, lebar dia ni. Itu riak namanya. Riak, tak ada pahala. Dah ilmu boleh tak? Ilmu kalau mu jenis cerdik, mungkin ngaji, riak pun boleh ilmu. Cuma bila ada berserta dengan riak, ilmu kamu ghairun nafi', tidak akan memberi manfaat nanti. Kitab banyak rumah orang tak boleh tumpang. Nah, orang dulu 2 kitab ngaji, Prokona, Musalli. Ada orang zaman dulu. Nak? Oh, manfaat. Nah, pasal betul kerana Allah. Nah, kita buat apa ngaji? Kerana tak ada kerja. Kalau ada kerja, mari. Faham? Orang dulu berhenti kerja nak mengaji. Sebab tu Tuhan dia beri ilmu. Jangan tunjuk ke orang. Tak payah tunjuk lah. Tak boleh kepeng. Isteri saya nak minta nafkah dengan saya 3,000 sebulan. Macam mana? Gaji saya tak dapat 3,000. Doa lalu kau puang ni. Nah, dia ni qada-qada kita. Kita ni qada-qada kita. Makan kau puang ni berapa? Makan minum. Sehari berapa kali? 2 kali yang wajib. Pagi makan 10 riyal, petang makan 10 riyal. Contohlah 20 riyal. Nah, 20 riyal sehari. Jadi sebulan berapa? 600. Nah, dengan masuk pakaian apa semua 1,000 sebulan contohlah. Maka kalau suami tu ada 1,000 tu wajib dia kena beri 1,000 sebulan. Jadi maksudnya dia tak ada dah makan rumah balik makan ada. Dia cuma ni 1,000 tu makan sendiri belaka dah. Nah, dia asal nak pakoh lagu tu. Kita nak beri hari-hari pun boleh. Ada orang puang 100 hari belanja dia. Ada orang puang 10 riyal sehari. Jadi makan Maggi. Juk ubur gula sikit. Dah, 10 riyal sehari. Dah, atas-atas kau puang lah. Ini kau dengan anak raja takkan nak buat macam anak orang ulu. Nak pakoh anak raja. Orang parok gitu. Dah siapa suruh nikah anak raja? Faham lagi? Orang puang kecil dengan orang puang besar. Dia tak sama. Orang puang dia besar tubuh. Sekali makan tu mana secupok nanok. Faham lagi? Segatang 2 hari bini dia makan. Pasal tubuh besar. Dah lipat kali 17. Betul lipat. Dah takkan mu nak uwi macam hak kecil bini. Dia faham lagi? Contoh. Dia tak sama. Jadi kalau mu gaji tak apa 3,000, bini minta 3,000. Mampu keras tok lelaki. Tok lelaki kerja buang makanan. Food panda. Faham lagi? Food panda ni bagus dia. Tak. Dulu payah kita kena tupik. Learning mai atas rumah tak. Tapi masalah habis piti. Kita tak kuliah setahun. Bini bakal torek mo. Dia pakak tu 3 orang. Lagi keting 60 ayo. Pagari kejap. Memek. Dah tahu dah kata buang ni. Nampak tak? Kenapa bulak Jeddah tak tahu? 72 makan. Mapuh itu. Dalam nikmat dia ada bala dia, betul tak? Mari dengan basikal. Mari dengan basikal. Dia duduk senyap lah rumah tu kau dah. Kita lah, BBT. Tapi biarlah. Betul tak? Setahun PKP 90 kilo belaka. Belum PKP 62 timbang. Biar jadi sihat. Bila kita nikah dia kerja tak kau? Jadi jangan sampai maknanya nafkah itu sampai tidak lebih daripada pendapatan suami. Suami pula tak boleh kurang daripada apa yang dia perlukan isteri. Kalau 3,000 makan boleh 3,000. Pakaian 2 pasang setahun je. Tempat tinggal lepas lagi lepas ada. Tapi kalau suami tu jenis pergi sana pergi sini kerja, isteri yang bayar sewa rumah, itu kena clear. Contoh rumahnya 500. Makan 1,500. Kena beri 1,500. Dan nak suruh murah lagi cari rumah 100 setengah.
Faham tak lagi? Apakah hukum seorang ayah mengungkit nafkah belanja anak bila ayah tidak mampu hendak bagi kepada anak? Apakah hukum kita makan hasil tanaman kita sendiri atas kubur lama yang sudah berpuluh tahun dah? Baik. Hukum mengungkit ini asalnya dilarang syarak, tetapi boleh jika diperlukan. Kita ibu bapa tak perlu ukit anak kita. Aku besar kamu, aku pergi makan kamu, aku susah pergi cari duit, besar kamu, sekolah kamu. Tak bagus ukit. Tapi bila anak itu sudah tidak kenal ibu bapa, boleh mengungkit. Faham tak lagi? Seorang guru tak payah ungkit murid dia begini. Tapi kalau murid siapa tak kenal guru, boleh dia ungkit. Kerana ungkit itu maslahat bagi diri dia. Faham tak lagi? Yang dilarang jenis suka mengungkit. Itu dilarang. Itu lain. Faham? Kemudian pula kita makan tanaman atas kubur lama. Kubur lama ni tak usah kata pokok, tanah mayat lain boleh. Kubur tu dia tanah ada orang dulu, masa Jepun dulu. Ni tanah mayat baru boleh. Cuma ulama kata bila kita gali ada lagi tulang lah. Ingat acur dah. Maka tulang itu kalau sudah tu hak jenis tinggal sepihan-sepihan dianjak ke tepi. Boh di tepi dah masukkan mayat baru. Tapi kalau baru separuh kali dak dan sesat, ada tulang dah ada, maka kena gambus semula. Sesat dah kali baru tahu ada tulang, maka hukumnya alih. Faham tak lagi? Jadi nak tanam pokok, kubur lama, orang tanam dah, puluh tahun dah, tanam pokok. Dia pun tanam pokok lada. Hukumnya harus. Faham? Soalan seterusnya. Tuan hutang meninggal dunia, macam mana keluarga langsaikan hutang? Keluarga tahu tapi tak mampu nak bayar. Keluarga niat nak bayar tapi tidak mampu. Apakah hukumnya? Bila mak kita mati, dia berhutang 100 riyal. Ambil piti orang kemoja, ambil baju orang kemoja contohnya. Faham? Maka tak ada harta. Kalau ada harta, wajib ambil harta si mati. Faham? Tak ada, sunat anak-anak bayar. Faham? Gamak-gamaknya kita nak bayar tak hutang mak ayah kita. Tolonglah bayar. Faham? Kita salat duha niat qadha duha 3 bilion rakaat. Sebab umur kita pendek, amalan kita sikit. Kita salat duha kita niat 3 bilion rakaat. Banyak. Mu hidup ke tak lagi nak buat 3 bilion rakaat. Dia semayang siang ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Mu nak buat panjang, buat 8 rakaat duha. Dalam fiqh pendapat muktamad 8 rakaat duha. Dalam mazhab yang kedua 12 maksimalnya. Jadi nak buat 12 pun boleh. Kebanyakan ulama tasawuf dia ambil pandangan 12. Kerana tasawuf walaupun hadis itu tidak kuat, atas amalan dia lebih. Faham? Jadi kita buat 2, 4, 6 atau 8. Mana ada bilion rakaat. Soalan seterusnya. Sebelum itu kita lancarkan kutipan derma. Yang kita akan gerakkan tong tu. Awak gerak tong tu. Sumbangan dalam tong itu kita akan gunakan untuk imarahkan surah Al-Himah kita ini. Gerak tong tu. Kerana kita sudah masuk sesi yang kedua, bermakna kita ada masa lebih kurang setengah jam saja lagi. Yang mana terbaik? Kita hidupkan surau kawasan taman yang saya duduk, atau kita biarkan surau kawasan taman perumahan itu kita duduk itu sunyi gelap hingga tak ada orang nak tolong azan. Dan kalau kita duduk depan surau, jawabnya kalau sudah ada surau dan sebagainya, kita hidupkanlah. Faham? Jangan mana surau ada depan rumah pakat tinggal pergi masjid lagi dapat utuh terus ke surau. Hidupkan supaya benda itu berlangsung. Bayangkan kalau kita orang matikan hak-hak kita. Kita pun tak suka. Jadi kita tolong periduk orang, nanti kita pula orang periduk hak kita. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak dapat memiliki akhlak yang lemah lembut? Kalau badan lemah lembut, itu sumbangan. Allah buat dah. Ada orang jadi lembut, ada orang jadi kerah. Ada orang lelaki, dia kerah. Orang lelaki patut tak, tapi dia jadi lembut. Bukan dia buat, tidak haram. Allah yang beri.
Yang buat lembut itu haram. Ada orang perempuan patutnya lembut tapi keras. Dia pegang tangan tu lelaki dia macam kena pelayar tu. Panas kerasnya tangan. Nah, itu bukan dia buat. Tapi kalau mana sifat dalam man kita yang lemah lembut itu dengan latihan. Bang, dengan latihan. Bagaimana nak hilang penyakit panas baran? Teruk dalam baran. Dia panas teruk dalam air. Sebab Nabi kata panas itu, marah itu daripada syaitan. Syaitan itu daripada api. Hanya sahaja airlah yang akan memadamkan api. Maka faman ghadiba falyatawadda. Siapa yang marah, maka ambillah wuduk. Marah dalam hadis ini makna baran. Bukan marah biasa. Baran ni makna marah tak tahu ke benda. Faham lagi? Marah yang melampau batas. Nah, semua benda nak marah. Silap buat air, lambat buat air. Manis sikit bini dia buat air. Lepor dengan gelap-gelap, kembur habis air. Faham? Itu baran. Nah, baran apa? Baran tak baik. Kalau barang baik, sabarlah. Laki bini dia buat manis, dia minum manis. Bini dia buat tawar, minum tawar. Bini dia buat pahit, dia minum pahit. Bini dia tanya baru khabar. Manis tak? Tawar. Gitu je. Imam Syafi'i dia nak buat jubah. Dia pergi tepah. Zaman dulu tepah lah, pergi pasar. Buat jubah. Dia nak buat jubah lengan besar. Lengan dia besar. Jadi orang tu cerita hebat mu buat jubah Imam Syafi'i. Orang pasal dia cerita kemuliaan Imam Syafi'i. Dia kata hebat tak hebat kita kena test dulu. Mu buat jubah dia, buat biar dia marah lagi. Tengok. Kalau dia tak marah memang hebat tu. Tak? Jadi kawan tu buat jubah dia, lengan besar belah, cek belah. Faham tak? Sebelah cek, buat cek gitu. Dia singeleng, nak test. Hak belah besar macam jubah Mesir lah. Besar dia buat. Sebelah dia buat cek gitu. Cek. Faham tak? Jadi sampai masa Imam Syafi'i mari, waktu ada dah kedai nak tengok. Jadi pakar-pakar dak komplain sikit. Dak kata apa. Jadi kata tuan kedai pula dak puas hati. Dah molek dah ni. Molek dah. Padahal sebelah. Faham? Molek dah dia kata. Tu orang-orang dulu-dulu orang hebat. Faham tak? Kalau kita viral kedai tu, acuh dah. Faham lagi? Tu tak? Dah balik atas dah. Kau penata beruk dah. Tu tak? Tu kita dah lama kau hebat. Dia kata dah tu lengan sebelah ke dia ke boh. Nak suruh marah yang gok. Dah tu lengan sebelah kata tukar jahit. Dia kata so ni biasa lah kita. Pak cek ni kita pasal kadang bawa kitab jatuh jadi buah kitab dah jatuh. Mana lagi ya? Nah, orang hebat. Dah. Dah. Jadi kena lemah lembut ni bukan kena faham baik, bukan kau buat benda salah tak marah. Itu salah. Orang minum arak tak marah, orang berzina tak marah, orang biu tak marah, apa lemah lembut? Bukan lemah lembut gitu. Maksudnya jangan kita sampai masa kita marah melainkan ketika diperlukan. Itu orang lemah lembut. Macam Nabi lemah lembut ke orang kasar? Orang lemah lembut dah sampai nafsu Nabi perang tak? Berperang. Nabi arahkan peperangan dan sebagainya. Ketika perlu. Nabi cakap molek, Nabi khabar kalau wuduk kamu begini. Masuk tangan dulu sebelum memasukkan air dalam tangan dalam bekas air. Kemudian membasuhlah tanganmu 3 kali. Lembut Nabi khabar. Kerana apa? Kerana tak perlu kasar. Tapi kalau benda yang penting Nabi kasar. Nabi tengok orang lelaki dia ambil wuduk, dia tak basuh pun tumi. Dia pakai jiru depan itu. Nabi kata wailal aqabinan nas, celaka ni. 2 laki-laki ni kaki dia kat gini dalam api neraka gini. Kasar ke lembut? Jadi jangan Nabi lembut, Nabi tak keras tangan, jangan tak reti sirah jangan. Faham? Islam ini lembut. Bila kasar? Ketika perlu. Faham? Macam rumah waktu Tuhan buat ada lembut, ada kasar. Siapa lembut? Mak. Faham? Siapa kasar? Ayah. Faham? Anak ada orang bangkari, tak naik lagi. Duduk main yoyu tu kenapa? Yoyo tu lagi. Apa benda ni? Gasing tu.
Belik. Bang. Beropak bawah. Mok lembut. Naik bang garik dah. Naik dah. Naik dah uduk. Uduk naik. Nak isa. Mai lagi bawah tangga. Abang nak isa dah. Naik mandi. Tak baik. Tak naik garik. Naik dah anak. Dok. Ayo. Balik! Bulu kapok. Bang. Dengar bersikap-bersikap dengar belik-belik mandi. Faham tak lagi? Dia ada kasar. Faham? Ketika perlu. Tapi dah tepik sama panah barang, mau tak pakai rawat. Perempuan punya salah. Dapat suami panah barang. Bukan salah orang lain. Apa? Mu yang nak dia itu. Tahu tak? Ke ada orang paksa je bawa pisau buat tekak. Mu yang pilih. Dia cakap, masih mari di rumah, oleh. Di rumah memang, oleh order, dia nak kemung. Faham? Jangan tengok di rumah. Kita dia tanya perangai dia, tanya orang jabat dia, tanya orang surat, tanya orang kedai kopi minum air dengan dia. Faham? Kita belakang. Orang baik, orang pongoh, orang barang kedai. Nak? Itu cara dia. Depan oleh lah ke. Mu kalau depan pergi mau depan orang ngamuk. Muak ngamuk depan orang. Tak orang baik ya. Dak kapiah. Gambar pergi mau ustaz ambil gambar kat kita. Bagi anak ngejah muslimat. Boleh jadi bini kejap 2 bulan sepak terajang dan sebagainya. Betul tak? Tombok atas muka bini sepaknya pirik atas perut. Padahal muka memunak kan? Betul? Nak ke dia? Faham? Tengok muka saja. Biar tapi sudu pun orang yang baik. Buat laki. Nak? Kalau kapiah awak kalau jahat awak tu. Jangan tengok luar zahir. Ita-ita boleh 5-6 bulan. Doktor bedah bius semua kita. Operate jam 4 petang. Masuk asar. Waktu solat zuhur saya terus solat jamak dengan asar. Pukul 3 petang, doktor bagi tahu akan operate pukul 5 petang. Adakah saya kena solat asar semula bila masuk waktu asar? Bila lakukan mudahan pada pukul 5. Saya menjaga mungkin siap sebelum maghrib. Selesai dan saya sudah solat jam pukul 9 malam. Tinggal solat maghrib. Adakah saya boleh niat jamak solat maghrib dan isyak atau solat qada? Solat maghrib. Begini. Kalau kita doktor khabar awak pukul 4 operate. Jadi kena dia pun pergi solat jamak. Asal dengan jamak takdim. Faham lagi? Tiba-tiba pukul 5 pula operate. Malah dah asal tadi. Kena solat mula. Dalam mazhab Syafi'i tak ada solat jamak takdim lagu tu sebab sakit. Faham? Jadi awak dah solat dah, solat itu tak jadi. Kenapa? Pukul 5 pula. Jadi sudah ada waktu, maka kena solat. Adapun kalau kita musafir, kita solat dah jamak takdim, sampai masa jamak takhir, tak kena buat dah. Faham tak lagi? Ni tak. Ni tak masuk lagi waktu sembahyang asar. Tapi takut kali kena operasi pembedahan, mu sembahyang awal waktu zuhur, pukul 2 bahan dah. Dengan sembahyang zuhur, jamak dengan asar sekaligus. Kalau takut, bedah pukul 4. Pukul 4 kena biu, dah nampak benda dah. Tiba-tiba doktor pukul 5. Baru belah. Agak bang 4.10, maka kena sembahyang mudah. Jadi dah kalau kita ikut mazhab lain mana boleh tak? Boleh. Mazhab Maliki kita sakit berat, kita taklid mazhab Maliki buat jamak. Boleh. Pak mazhab ni imam mazhab belaka kan? Maliki bukan cikgu Maliki, Imam Maliki. Tok guru Imam Syafi'i. Faham lagi? Tahu tak? Ini Hambali, bukan Haji Hambali. Haji Hambali. Lain kat tu. Ni Imam Hambali. Boleh taklid ikut mazhab Hambali. Ini panggil ulama mujtahid belaka. Imam Hanafi, bukan Hanafi tu. Puk panda. Faham lagi? Imam Hanafi. Imam mujtahid. Tak ada masalah ikut. Yang tak bolehnya kita ikut campur-campur nak cari yang mudah. Itu dilarang syarak kerana dia mempersendakan hukum agama.
Ukuran jarak jauh yang boleh solat jamak kosong. Contoh kita Australia start bergerak dari Padang Miding Kuala Berang, di Tasik Kenyai, lalu ke Pelong, lalu ke Langkat, lalu ke Last Point sampai di Pemasuri 120. Dan dari Pemasuri kita balik Padang Miding 60 kilo. Adakah solat jamak kosong? Dia gini. Dia tak mesti jarak itu kita tak boleh berhenti. Kita straight berhenti. Dah. Destinasinya lebih kurang antara 85 hingga 90 kilo. Kalau bol 81 tu ada lagi pandangan kata boleh. Tak apa, tak ada masalah. Faham lagi? Ini fiqh. Jadi jarak itu. Kita nak pergi pakai tapir. Kalau berang, ngatang. Pas ngatang, setiu. Boleh. Sambung-sambung itu boleh. Sebab dia bukan kira sambung-sambung, dia kira perjalanan. Perjalanan itu menyukarkan. Maka itu diberi rukhsah. Tak? Tapi bila kita balik lagi dekat kot jalan tu, tak ada masalah. Perjalananmu pergi tadi. Destinasi. Bukan destinasi pertama dekat. Kalau gitu, kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tak boleh berhenti. Isi minyak kat tapir. Apa? Kalau nak jamak tu pasal dekat. Lagi pendek. Tak. Itu dikira perjalanan. Kita daripada Padang Miding nak naik pas bandar, nak pergi Kuala Lumpur kot tu. Faham lagi? Lalu kot Kedungung tu. Maka kita keluar dari ni sampai bandar tu, jabat kita pergi mula di jabat pakai baju tu, boleh jamak belakang dah. Kerana niat daripada rumah keluar Padang Miding, nak jamak nak musafir dah. Faham lagi? Isteri tak mau balik rumah, suami ajak balik rumah ayah. Katanya ayah dah lama tak tengok cucu, dah lama tak balik. Isteri wajib ikut suami. Mana suami nak pergi, benda yang tidak mendaratkan nyawa atau anggota badan. Nampak tak? Wajib kena ikut. Suami kata, kita pergi Marang, rumah mak dara. Wajib kena pergi. Manakala isteri itu sakit. Atau tempat yang nak pergi tu ada musuh isteri. Tu tak apa. Faham? So, isteri dia balah dengan kakak laki dia ni. Mana lagi? Balah tak boleh tengok. Memang jember jerban kekak. Maka suami ajak pergi rumah kakak. Tak apa isteri tak mau pergi. Kerana dia bermusuh. Faham lagi? Takut balah dan sebagainya. Tak seronok hati isteri. Tapi kalau tak ada masalah, isteri kena ikut. Mereka dia sakit. Lepas tu panggil taatkan suami. Balahnya syurga. Kena ikut. Solat witir jika buat dah 1 rakaat, lepas isya, lepas tu kita nak buat tahajud, kita buat pula 2 rakaat. Tak boleh kita dah witir dah. Lepas tu nak buat 2 dulu. Salli sunnatal witri rak'ataini. Aku niat sembahyang witir 2 rakaat. Habis salam, jadi tak witir? Tak jadi lagi. Mungkin ada hak ganjil se. Dia pun tidur bangun buat se lagi. Tak, jadilah 3 rakaat. Mu sembahyang se, witir tak lagi? Witir lagi. Witir lah. Lepas tu nak buat 2 pula. Witra ni tak boleh. Cuma setengah ulama kata boleh. Kerana ni campur 2 jadi 3. Witir juga. Yang menggenapkan rakaat jadi 3. Tapi keluar pada khilaf itu lebih baik. Nak buat. Jangan buat separuh-separuh dah. Buatlah sekaligus 3 rakaat. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Sebelum tidur atau selepas tidur. Antara yang buat sebelum tidur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang buat selepas tidur, Sayyidina Uthman. Maksudnya selepas tidur bangun tengah malam. Sayyidina Abu Bakar banyakkan buat sebelum tidur. Faham lagi? Sebelum tidur dia sembahyang witir. Lepas sembahyang isya, sembahyang witir. Lepas tu tidur. Sayyidina Abu Bakar bangun malam, tahajud sahaja. Tak ada witir. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apa hukum kahwin dengan laki-laki yang tidak mampu? Makruh. Sah nikah. Kahwin yang mampu itu sunnah. Faham? Yang tak mampu makruh. Nikah itu sah. Batu dalam orang laki-laki, kalau kita tak rasa nak kahwin, faham lagi? Dan kita tak mampu, makruh kita berkahwin. Kita mampu tapi tak rasa nak kahwin, harus berkahwin. Kita rasa nak kahwin, kita mampu, sunat berkahwin. Kalau kita tak kahwin, kita kejar habis kami-kami ayam itik. Wajib berkahwin. Faham lagi? Tu kaedah kemampuan tu ada tak? Tentang makruh dan sunatnya.
Apa hukum tak bercakap dengan mak kerana mak tolak pilihan hati? Haram, dosa besar. Kita kat jadi mak pula. Betul tak? Kita kenang ke orang, mak kita tak kenang. Kita nak marah. Mana boleh? Mak mung yang kita tak boleh nak terima ni mak orang lain. Mak kita suka, mak orang lain. Hamba tak kenang. Dah tak kenang dulu aku. Tu lain tu mak orang lain. Bila mak ayah kita, lain. Faham tak lagi? Lepas tu bila ibu bapa kita tak kenang, kemungkinan dia betul, kemungkinan dia tak betul. Jadi kalau perempuan itu atau laki pasangan itu tidak baik sungguh, kita tak nampak kerana kita sudah jatuh cinta. Orang yang bercinta dia akan jadi buta. Yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik. Faham tak lagi? Mak dia tak nampak, dia nampak kekasih hati. Jadi buta habis. Tu cinta membutakan mata. Faham tak lagi? Jadi kemungkinan mak kita ni betul. Kalau betul lah, mak kita tanya apa sebab tak kenang. Nah, dia bukan orang dia tak molek begini. Dia pun siasat tu sungguh. Tak makmu. Kemungkinan mak kita salah dengar cakap orang. Faham tak lagi? Orang baik tapi orang kata orang jahat, orang sakit hati. Faham? Kita siasat salah mak kita. Dia ni orang yang betul. Kita beri penerangan. Mak kita tak setuju lagi. Bersabar. Jangan lapor kita macam gerimau kau. Faham tak lagi? Tak? Mudah-mudahan dia lembut hati. Itu cara dia. Kita suka tak bila-bila kita jadi mak dah, ayah dah, anak kita tak boleh dengar kata kita. Suka tak? Ada. Tapi kita tak apa ranggah mak ayah kita. Dah rahak kita kena ikut ibu bapa sama lah. Dah mu lagi, anak mu kena ikut mu. Ke ikut dia. Kita kat lagi jadi ibu bapa, anak kita kena ikut kita ke gini ke ikut siapa? Ikut PKK? Ke ikut kita? Ikut kita. Dia timbang kali sorat tu harus rasa dalam hidup ni. Dulu anak-anak kita tak boleh cakap tinggi suara dengan mak ayah kita. Faham tak? Kena cakap bergaduh tak? Walaupun mak ayah kita salah. Kaki anak kita pula hukuman dia tu. Tak boleh cakap tinggi suara dengan kita. Adil lagi? Dah. Timbang-timbang lah. Tapi gitulah dan kenang kau dak apa benda lain. Betul tak? Tinggal agama, masuk Kristian. Jangan main cinta. Buta agama. Dia jadi tak nampak, dah liwat timbang. Orang-orang buta dia tak nampak, pasti dia nak timbang terbau jatuh dalam lokang. Ada tokoh agama tu siapa dak lalu. Ada yang siapa tak boleh larang, nikah lari, nikah golok apa semua. Memang aibkan orang kampung malu ibu bapa. Kenapa? Kerana dia ikut pada orang yang baru dia kenal. Orang yang membesarkan dia dari kecil, susah payah, dia tak ikut dah. Orang lelaki boleh perempuan, lupa ibu bapa dia. Betul tak? Perempuan boleh orang lelaki, lupa ibu bapa. Betul tak? Ke tak betul? Kalau baik, baik lah. Kalau buruk, buruk lah. Dia dapat orang laki-laki jadi pasangan hidup dia. Dia suka orang tu. Perkiraannya baik. Comel lah pernikahan jadi comel belaka. Sebab apa? Sebab kita bila kita nak sesuatu, orang lain tak boleh kata apa dah. Itu perangai manusia tu. Macam kita nak ke selipar tu. Orang lain nak ni. Faham tak? Dan nak ke motosikal tu, ayah dia beli motosikal lain. Geloling rumah. Tambo, nak ni Y3 suku. Faham lagi? Y suku habis nak 3 suku pula. Gitu juga laki perempuan. Dah dia nak dah kenal tu pada hati gari pada waktu. Tapi waktu dia pandai main ayat sikit. Nampak seandainya tu awak sudi menjadi teman hidup saya akan buat awak seperti seorang puteri raja. Faham lagi? Orang yang saya akan sanggup bermati-matian untuk memeliharanya sampai ke akhir hayat saya. Orang bohong pak. Faham lagi? Pada ayat je. Lautan api lagi sanggup kurenangi. Lautan api. Belum nikah dan nikah alik diri pada lelaki. Naik nambang dah. Faham? Tu lelaki dah mabuk. Faham? Kita nak qada tunai dan kita nak niat solat duha tunai dan qada duha 2 rakaat. 2 rakaat. Tak faham. 2 rakaat
selama 5 hari. Benda qada 5 hari. Tak faham. Ada orang tinggal buah sukun atas pagar, satu muka ayat Quran dalam plastik. Adakah ini sihir? Apakah perlu saya buat? Buah sukun ni buah mati. Bang, buah mati, buah sukun tahu tak? Goreng sedap tak? Macam ubi, gitu tak? Buah sukun. Sukun tu mati dah. Nah, nun sakinatun, sukun, nun mati. Buah mati, tapi makan tak mati. Ada ayat Quran salah, bodoh supik. Jadi benda yang diragui itu tinggalkan. Dakma yuri buka. Tinggal benda meragukan. Boleh jadi sihir, boleh jadi bukan, boleh jadi mainan orang-orang ni. Tinggalkan benda lagu tu. Kita ni istiqamah solat duha, tapi pada sehari tu dah nak buat. Boleh tak kita qada? Boleh. Siapa yang terlambat, terluput semayang sunat qada. Atau terlupa, mayang lahu duk tengok, duk mayang duha bagi adik. Bang, sunat qada. Kau 3, Allah, aku semayang sunat duha qada. Biasa bangun tahajud malam-malam tak? Tak ingat dah ingat 11 pagi. Allah, malam duk mayang tahajud. Sunat qada 11 pagi. Bacaan ikut waktu tuan asar. Bacaan malam baca kuat sikit. Sunat ikut waktu asar. Kata setengah ulama. Soalan yang kedua sebelum akhir. Rujuk tadi berkenaan solat kes pemudaan. Jika seorang telah dioperate masa pukul 5 petang, lepas tu dia tak tahu bila siap. Mungkin siap sebelum maghrib. Lalu dia sudah pula pukul 9 malam. Adakah dia solat jawab maghrib? Solat qada. Kena solat qada tadi. Faham tak lagi? Jadi kalau kita dapat sebelum operate, dapat peluang semayang, wajib semayang. Tak dapat peluang, qada. Contoh dia orang ikat tau. Orang nak biu tau. Takkan nak bangun bayar sekejap Dia lah. Faham lagi? Maka dia tidak ada wuduk, tak ada taharahnya tak ada, maka kena qada. Faham lagi? Apakah kau WhatsApp dengan tunang? Boleh, harus. Tak tunang pun boleh WhatsApp, laki puan. Boleh. Kita tak kenal abang tu, kita boleh WhatsApp, boleh. Tak ada masalah. Nampak? Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Asal tiap-tiap satu ukun ni harus dulu. Nak jadi tak harus, dia ada sebab tu. Isi WhatsApp itu yang menjadi haram. Jadi kalau benda asal harus. Kita WhatsApp kau puan, bini orang. Kita nak khabar, pukul berapa suami awak ada di rumah, saya nak atur barang dia. Halal ke haram gitu? Haram. Harus WhatsApp gitu. Itu kena faham. Itu ulama-ulama kata percakapan, perbualan, tulisan yang perlu qada hajat itu harus. Jadi dia tanya tunang dia, faham lagi? Sihat tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Awak? Saya sihat. Cukup. Dah ada buat apa tu? Duduk benda siang ikan bilis. Rajin pasti ikan bilis. Nak khabar kat lelaki dia tu rajin ikan bilis siang. Faham tak lagi? Jadi waktu tidak perlu. Dah haram? Tak haram lagi. Cuma syadul zara'i. Bila tidak perlu, moleknya tidak panjang. Nak menutup pintu kerosakan zara'i belakang tu. Dah ada buat benda ya. Cik awak teka. Mai teka dah pula. Duduk. Masak nasi salah, duduk saja. Yang main kot tu. Tu haram. Dok haram takkan gitu haram. Macam kita duduk kat puang bawa bola kereta, gelak guguk lah kereta. Kita tak pegang, tak berdosa. Tapi syadul zara'i, nak menutup pintu kerosakan, dia awal tu dia larang dah. Wala taqrab. Bukan larang Madinah, larang taqrab, jangan dekat. Tu kaedah Islam. Daripada bualan kita, rambut awak khiting ke luruh? Tanya rambut dah tunang dia. Faham tak? Tunang dia kata macam sarang lebah. Faham tak? Macam sarang lebah. Ya main kona-kona gitu. Nampak? Puan pula tanya lelaki dah awak. So sekarang pakai ke plakat ke baju Melayu? Pergi kat tu, nak pergi selalu.
Ia jenis warak do barkum. Nah, ia pusing rambut batu nang tu. Laki kata pakai baju kelawar. Molek tu. Dalam benda lain pula. Rambut lugu. Pendek ke panjang rambut? Cik buat teka. Tu yang kokek. Sambuk mo. Sambuk mo ni prepaid. Nak WhatsApp? Nak wifi tak apa. Orang yang sudah nikah tapi masih onani, nak buat macam mana? Ada masalah. Kerana apa? Kerana nafsu kita. Dia nafsu ini, dia jangan ikut hawa. Nafsu boleh ikut, hawa tak boleh ikut. Faham tak ni? Nafsu ni kehendak diri, tidak salah. Yang dikatakan dilarang ikut nafsu tu sebenarnya bukan nafsu, hawa nafsu. Faham? Mana nafsu, mana hawa? Ni ajar bagi ni. Kita lapar perut, berasa nak makan. Rasa nak makan itu dari dalam, bukan panggil daripada luar. Kalau daripada luar, bisikan luar. Psikiatrik dia panggil. Dari dalam, okey? Mana itu dipanggil daripada diri. Nak makan. Itu nafsu. Hukumnya harus dia pun layang nafsu dia berhenti nukang, berhenti buat kerja, dia pergi makan nasi. Faham? Dia sudah ikut kehendak nafsu dia tadi. Faham? Hukumnya harus. Mana hawa? Hawa ini kehendak tadi melampau. Baru pinggang, tak ai pelikang ai. Tambah pinggang ai. Itu hawa nafsu. Faham lagi? Boleh beza tak itu? Ngatuk mata nak tidur, dah pukul 1 dah ni. Nak tidur lah. Kehendak dalam itu dipanggil nafsu. Boleh tak lagi tidur? Boleh Itu bagi ikut nafsu yang harus. Dah mana hawa? Rabang subuh bahang lagi. Sayang, jangan-jangan. Sikit lagi Itu hawa. Faham? Jadi kita ada beza. Mana larang, mana yang dibenarkan. Jadi kalau kita ni sudah ada isteri, sudah ada pasangan, kenapa lagi kita nak buat benda-benda yang tidak masuk akal? Betul tak? Cuma kadang-kadang kalau kita banyak sangat kehendak-kehendak tuntutan dalaman, itulah kita kurangkan dia dengan zikrullah. Sedekah tak jadi, onani kau. Faham lagi? Kena zikrullah. Kena kata hati kita. Tahu tak? Dengan la ilaha illallah. Sebut dah aja dah. Banyak ni sebut. Banyak kita belum tidur asyik sebut 10 kali. Dah 10 kali. 7,000 kali. Berobat. Faham tak lagi? Tengok mana kamu. Teh kali. 7,000 kali. La ilaha illallah. Sehari 7,000 kali. Dah orang ni parah. Dah mu sakit. Faham tak lagi? Nyakit. Nyakit ni kena katok. Kalau tak katok tak baik. Orang tengok orang betul masuk kalau lari lutut lagi apa. Tubik tahi, tubik air kecing panggil mak ayah. Sakit terajang tu orang jatuh kotikat tak udih. Dah nak masuk putih dia. Dah lama mana kaki semi tak masuk. Sakit. Jadi begitulah nafsu kita kawal. Nampak? Supaya tidak dia jadi anjing yang menggigit. Ada lagi soalan lisan. Habis dah soalan ni. Dah. Cuba nama adik soalan lisan. Berkahwin dengan hutang. Nak menikah dengan nak bayar hutang. Okey. Modal setikang. Kalau modal banyak, buat dua-dua. Betul tak? Berkahwin 20,000. Contoh. Hutang 20. Picit ada 200,000. Buat dua-dua. Betul tak? Ni modal setikang. Sekali boleh buat. Okey. Buat hak wajib dulu. Hutang ni wajib tak bayar? Tak wajib. Melainkan siapa masa. Tu pekoh. Kita hutang habis timur ni. Bayar terpang 2021 bulan 8. Dan ni baru 2020. Wajib tak bayar? Tak wajib. Faham hutang wajib bayar. Bila? Pada hari atau masa yang dijanjikan. Wajib bayar. Belum masa tarikh yang dijanjikan, sunat bayar. Mu nak nikah, maka boleh nikah. Tapi kalau mu nikah
Nak simpan balik PT 20,000 dalam masa terdekat 8 bulan ni rasa berat dah. Dengan kewajipan bayar hutang. Tak boleh nikah. Haram. Kena bayar. Nikah boleh, guna duit tu tak boleh. Faham lagi? Lepas tu sampai masa bayar hutang, nah, hanya boleh berguna duit nafkah je. Hari ni patut bayar hutang. Tapi kita ambil kot 30 ya, maka biar anak bini kita hari ini. Hukumnya harus. Kerana makan anak bini, wajib. Nikah bukan wajib, sunat. Nah, gitu. Ada lagi soalan? Ada lagi? Puan, ada soalan? Tak ada lah. Alhamdulillah. Kalau tak banyak pun dapat kepahaman sikit pun jadi dah. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kali yang lain. Terima kasih kepada yang menyumbang dalam tabung sumbangan derma, sumbangan tuan-tuan dan puan, ditulis oleh para malaikat dan Allah yang akan bayar ganjarannya di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.